Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita teruskan pelajaran kita, pelajaran 16 unit 2. Tajuknya ialah jenis akad dalam muamalat Islam. Terus kepada objektif pembelajaran iaitu memahami jenis akad dalam muamalah Islam secara terperinci. Seterusnya menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Jenis-jenis akad dalam muamalah Islam ini boleh kita lihat. Pertamanya akad pertukaran, perkongsian, kebajikan, ejen, jaminan. Jadi pertukaran ialah jual beli. Jual beli tukar apa? Tukar, kalau hari ini tukar wang dengan barang. Kalau dulu tukar barang dengan barang. Sewaan. Tukaran wang contohnya dengan rumah. Bukan rumah tapi manfaat rumah. Itu dipanggil sewa. Tukaran wang dengan manfaat kereta. Maka itu dipanggil sebagai akad, bentuknya adalah pertukaran. Yang kedua perkongsian iaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah ni pakat-pakat. Ada pakatan. Mudharabah ini nanti kita akan lihat maksud dia, tapi secara umumnya dia adalah berbentuk pelaburan ataupun berbentuk memberi modal untuk orang berniaga. Kemudian kebajikan hibah. Hibah ni bagi, qard, hutang, wakaf, wadiah. Ni semua ni adalah dalam bentuk kebajikan. Maknanya pihak yang memberi khidmat ini tidak ada dapat untung-untung apa-apa. Ejen kita panggil wakalah. Jaminan ada kafalah dan juga ar-rahnu. Ini berbentuk kafalah ni bentuknya macam kita kata takaful. Ar-rahnu ini bentuknya seperti kita nak pinjam barang dan kita jagarkan sesuatu. Baik, kita lihat akad ini pertamanya adalah pertukaran. Jual beli. Apa dia jual beli? Suatu akad pertukaran barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Maknanya penjual setuju nak jual, pembeli pun setuju nak beli. Contoh membeli makanan di kantin dengan duit. Itu contohnya. Semua setuju harga, kita dah setuju dengan harga tersebut, maka kita beli. Sewaan. Maksudnya akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberi secara sewa dengan pembayaran tertentu. Maknanya kita serahkan suatu benda yang boleh diguna manfaatnya dengan suatu bayaran. Contoh sewaan rumah. Tuan rumah ambil duit dan orang yang menyewa boleh tinggal di rumah tersebut. Rumah tu milik siapa? Rumah tu tetap milik bagi pemilik. Tetapi ketika itu orang menyewa, dia mengambil manfaat iaitu dapat tinggal di rumah tersebut dengan bayaran yang tertentu. Akad dalam bentuk kebajikan pula iaitu hibah. Maksudnya memberikan sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Pemberi itu masih hidup, dia bagi pula kepada seorang. Maka bagi tu untuk apa? Tak ada, dia nak bagi percuma je dia bagi. Ini dipanggil hibah. Contoh memberi rumah kepada anak. Ayah bagi rumah pada anak. Ataupun seorang bagi rumah kepada orang yang dia kenal. Contohnya dia bagi rumah kepada kawan dia. Itu dipanggil hibah. Kita bagi duit pada kawan kita. Ini dipanggil hibah. Okey, seterusnya qard. Qard, apa makna qard? Memberi hutang wang kepada orang lain tanpa sebarang imbuhan, tanpa sebarang faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah wang yang sama. Contoh memberi pinjaman wang 100 untuk kegunaan peribadi. Bayar berapa? Bayar pun 100. Ini namanya qardun. Juga dalam bentuk kebajikan itu wakaf. Maksudnya menyerahkan hak milik harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal fizikalnya untuk kegunaan orang ramai serta bertujuan mendapat keredaan Allah. Maknanya wakaf ini secara mudahnya kita ada tanah. Tanah itu milik kita. Maka kita wakafkan tanah itu kepada pihak masjid contohnya. Maka daripada mula kita wakaf, milik tanah itu telah tak jadi milik kita lagi. Kita dah serah milik kita kepada pihak masjid untuk menggunakan tanah tersebut bagi kegunaan kebajikan. Itu sebagai contoh. Jadi
daripada milik kita, kita wakafkan kepada orang pihak lain untuk diguna. Tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh mewakafkan rumah untuk pusat kebajikan, nanti contoh. Okey, wadi'ah apa dia? Memberikan suatu barang kepada orang lain agar dapat disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Wadi'ah makna kita minta kawan kita simpan duit kita. Kawan pun ambil simpan. Nanti bila kita nak, kita ambil balik dengan dia. Ada upah ke tak ada upah? Itu tak apa ni? Tidak ada apa-apa yang perlu kita bayar. Yang mana syarat untuk kita bagi pada dia tadi. Jadi ini dipanggil sebagai wadi'ah. Kita berikan, amanahkan sesuatu untuk seorang menjaganya, kemudian akan kita ambil balik. Jadi ini berbentuk kebajikan. Kebajikan yang dibuat oleh penjaga. Kerana orang tu mungkin dia nak pergi tempat yang bahaya, dia tak dapat bawa duit dia, maka dia tinggalkan wang dia tadi kepada kita untuk kita simpan. Okey, baik. Akad perkongsian itu musyarakah. Maksud akad yang menetapkan suatu harta atau perniagaan dikongsi bersama dua pihak atau lebih. Itu perkongsian. Contohnya perkongsian untuk menubuhkan syarikat perniagaan. Jadi ia berlaku musyarakah. Bila keluarkan modal, nak buat kerja, berapa keuntungan. Ini dipanggil musyarakah. Pakatan untuk suatu manfaat. Juga akad perkongsian itu mudharabah. Apa mudharabah? Akad yang dilakukan oleh pemodal dengan menyerahkan modalnya kepada pengusaha agar dapat diniagakan dan keuntungan dibahagikan antara mereka. Orang yang ada modal ni dia tak buat kerja. Dia bagi duit dia ni pada orang yang bekerja. Maka ini dipanggil sebagai mudharabah. Contoh pemodal memberikan RM10K kepada pengusaha untuk perniagaan buah-buahan dan kadar keuntungan yang dipersetujui, contoh 60% untuk pengusaha, 40% untuk pemodal. 60 ke 40 ke, 50 ke, 70 30 ke. Ini bergantung kepada persetujuan yang mereka lakukan di antara mereka ketika mana mereka berjanji. Okey, ejennya pula. Okey, wakalah ni. Ejen wakalah maknanya mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan kepada orang lain. Wakilkan orang lain untuk buat. Tu, dia panggil ejen. Contoh, Arsyad mewakilkan Syafiq untuk menjual rumahnya dan Syafiq akan dibayar imbuhan yang dipersetujui. Mana kita wakilkan seorang untuk buat kerja bagi pihak kita, nanti kita bayarlah upah untuk dia. Okey, dari sudut jaminan, akad berbentuk jaminan ialah kafalah. Mana jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang yang dijamin atas suatu transaksi. Contohnya Muhammad menjadi penjamin kepada Ahmad yang membuat pembiayaan daripada sebuah bank. Mana ada kawan beli kereta, pihak bank perlu penjamin, kita pun jamin. Kalau Ahmad tak bayar, saya bayar. Okey, itu dipanggil kafalah. Manakala ar-rahnu pula ialah menggadaikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Kita nak berhutang dengan seorang, nak berhutang RM1,000. Dia tak percaya nak bagi dengan kita. Tapi kebetulan pada ketika itu kita ada jam. Harga jam ini mungkin RM2,000. Kita pun ambil jam, kita kata, okey kau pegang jam aku, bagi hutang RM1,000, nanti aku akan datang bayar hutang kau dan aku akan ambil balik jam itu. Jam itu sebagai jaminan. Jadi, ini dipanggil menggadaikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Contoh, Siti menggadaikan gelang emas kepada bank bagi mendapatkan pinjaman daripada bank. Okey, jadi gadai, nanti nak ambil balik, mestilah barang kita gadai itu lebih berharga daripada nilai wang yang kita ambil. Okey, kita dah sampai kepada soalan kebat. Jom menabung untuk masa depan. Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya individu tidak melaksanakan perkara di atas. Maknanya ramalkan apa yang terjadi jika individu tidak menabung untuk masa hadapan mereka. Jawapan yang Ustaz sediakan dah. Menjadikan kehidupan seseorang individu semakin susah. Hal ini kerana dia mungkin tidak mampu membeli keperluan dalam hidupnya secara tunai. Kesannya hutangnya akan semakin bertambah. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa merancang kehidupan masa hadapan agar hidup lebih bahagia. Jadi kita dah sampai kepada penghujung
Sila klik link bahagian bawah video, jawab soalan. Jika belum share video. Jika belum subscribe channel Ustaz. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.